Ahang dan seterusnya segmen terakhir kita show. Ya, kita buka talian untuk anda semua menghubungi kami pada pagi ini untuk kita bercakap berkenaan dengan topik kita kuasa membeli. Kita semua adalah pengguna, tak kisahlah anda berada di hierarki sosial yang mana sekalipun, kita masih lagi pengguna dan kita ada kuasa membeli tersebut. Cumanya persoalan tu, adakah kuasa membeli itu semakin meningkat ataupun menurun dalam situasi sekarang ini? Kita nak kupaskan bersama dengan seorang tetamu kita bawakan di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu Cik Samsudin Muhammad Fauzi, merupakan Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk kita berbicara berkenaan topik pengguna, tapi hari ini kita bicara berkenaan kuasa beli pengguna. Dan kita nak war-warkan kepada anda penonton, anda boleh turut serta dengan perbincangan kami pada pagi ini. Kami buka talian untuk anda iaitu 0322829841 untuk anda hubungi dan juga kita tanyakan persoalan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Baik, untuk permulaannya mungkin boleh kongsikan bagaimana pandangan tuan terhadap situasi semasa kuasa beli pengguna pada ketika ini. Adakah meningkat ataupun menurun? Sebenarnya kalau kita tengok pada kuasa pembeli pengguna sekarang ni, kita boleh nampak dia bercampur aduk. Ada golongan yang mempunyai kuasa membeli, ada golongan yang mengambil langkah berhati-hati dan juga ada golongan yang rasa mereka bukan dalam kategori yang sekarang ini mampu untuk berbelanja. Kalau kita tengok contohnya baru-baru ini kita boleh nampak apabila pintu sempadan dibuka, ramai rakyat Malaysia sekarang ni dah mula bercuti ke negara-negara luar. Dan kita boleh nampak seperti di negara jiran, hampir berpuluh ribu rakyat Malaysia dekat sana membanjiri dekat sana. So kita nampak kuasa berbelanja itu sudah pun meningkat. Tetapi yang agak mengecewakan sebenarnya, sepatutnya kuasa berbelanja itu sepatutnya dibelanjakan dalam negara untuk merancangkan ekonomi kita. Okey, bagaimana sebenarnya proses itu? Kalau boleh dikongsikan, kenapa perlu kita berbelanja di dalam negara untuk merancangkan ekonomi negara? Contohnya saya bagilah. Apabila kalau kata saya nak melancong dalam negeri atau dalam negara, dalam pergerakan saya dari satu tempat ke satu tempat, saya pastinya akan berhenti di beberapa tempat. Di mana apabila saya berhenti, contohnya saya berhenti, saya beli pisang goreng. Saya beli pisang goreng Makcik Kiah. Okey, so dekat situ Makcik Kiah pun dah dapat duit. Okey, dekat situlah berlakunya pergerakan ekonomi, iaitu berbelanja. Kita akan berbelanja. Walaupun kita berbelanja RM1, tetapi kita sudah pun membantu individu itu sebenarnya. Kerana di belakang individu itu juga ada pekerja yang perlu dibayar gaji, dan pekerja ini juga ada tanggungan. So ini akan merancangkan lagi perbelanjaan ataupun ekonomi pengguna itu sendiri. Itu kefahaman yang perlu kita fahami dengan lebih jelas, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia kenapa pentingnya untuk kita meningkatkan perbelanjaan dalam negara kita untuk memastikan kitaran ekonomi terus berlangsung. Baik, kita ada seorang pemanggil sekarang ini dalam talian. Assalamualaikum. Okey, Cik Anwar Shah Alam ya? Ya, saya. Okey, silakan. Okey, kalau secara overall lah yang saya tengok sekarang ni, dari segi kuasa membeli ini memang sangat-sangat tinggi lah bagi saya. Sebab dia melibatkan online. Sebab kita tak nampak orang berpusu-pusu di kedai, berpusu-pusu di pasar raya, tak. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok di rumah sendiri pun, pagi ada parcel datang, tengah hari ada parcel datang, petang pun ada, dan sekarang ni ada lagi parcel malam pun ada yang dihantar juga. Jadi seolah-olah kita pergi ke kedai itu 3-4 kali lah. Kalau pada pandangan saya, memang kuasa membeli itu sangat tinggi sekarang ni, tapi dalam bentuk online. Oh, okey, baik. Tuan. Okey, terima kasih Cik Anwar. Satu pandangan yang kata bijak sekali ya. Saya setuju sangat. Saya setuju sangat. Kuasa membeli itu ada. Kuasa membeli itu tinggi, tetapi terhad dalam online saja. Itu yang saya rasa ada sedikit yang kita kena ubah persepsi sikit. Sebab apa? Apabila kita membeli dalam online, kita kena tahu siapakah penyedia perkhidmatan tersebut. Siapakah golongan yang mendapat keuntungan. So benda-benda itu semua kita kena ambil kira. So sebenarnya dalam keadaan sekarang memang kita perlukan keseimbangan. Kita tidak mengatakan online itu tidak bagus, ianya menjimatkan masa sebagainya. Tapi mungkin ada pihak yang rugi, pihak yang terkesan. So pada pandangan saya, dia perlu ada keseimbangan. Dan pengguna juga, ada satu perkara yang pengguna hilang, iaitu kuasa untuk memilih.
Mereka hanya berpandukan kepada gambar. Mereka tidak boleh melihat dari segi fizikal sebagainya. Dan saya percaya kes penipuan berkaitan dengan pembelian online juga begitu banyak meningkat sekarang. Terlalu banyak. Okey, di mana ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Contohnya order barang berbentuk A, akhirnya sampai tu barang tu berbentuk C, lain, totally lain. So tak tahu ke mana nak mengadu, ke mana nak claim. Kita tak tahu ke mana punca barang tu sampai, di mana alamatnya, kita tidak tahu. Dan mungkin ada juga barang yang sampai daripada luar negara. So ada juga pengguna yang tertipu. Dekat sini satu perkara yang saya nak bagi tahu, antara perkara yang pengguna hilang adalah kuasa untuk memilih. Okey. Ini perlu diimbangi lah kan, kuasa membeli dan juga kuasa membeli. Memang mereka kata saya boleh membuat pemilihan antara barangan dalam gambar A, B dan C sebagainya. Tapi semuanya di online, bukan secara fizikal. Itu yang kita kena tengok lah. Itu antara risiko pembelian dalam talian ni lah. Kadang-kadang barang yang kita lihat, kita beli di dalam talian tu, bila sampai ni tak sama pula. Dari segi saiz, itu kekurangannya kan. Dan paling penting sekali yang kita kena utamakan sekarang, sekiranya kita sayangkan generasi akan datang, kita sayangkan negara kita, kita perlu ada semangat patriotik. Semangat patriotik yang saya maksudkan, belilah barangan buatan Malaysia dan belilah barangan tempatan. Itu adalah lebih penting. Kerana satu masa dahulu kita pernah menggalakkan pembelian barangan tempatan. Pernah ada kempen rancak, belilah barangan buatan Malaysia. Pernah ada logo tu, pernah ada logo dan sebagainya. Tetapi hari ini ianya makin sayup. So, perkara itu perlu diketengahkan semula dan produk-produk tempatan patut diberikan peluang untuk mereka ketengahkan barangan mereka. Betul, saya setuju. Kita perlu semarakkan lagi semangat beli barangan Malaysia ini supaya kita dapat memperkasakan. Yalah, kita ramai PMKS di luar sana, pengusaha mikro, kecil dan sederhana yang mempunyai produk-produk yang lebih berkualiti sebenarnya jika dibandingkan produk-produk daripada negara luar. Okey, Tuan, kita ada seorang lagi pemanggil dari Sandakan Sabah. Puan Rosda, silakan. Hello, Datuk. Ya. Yes. Hello. Ya, Puan Rosda. Ya, bagi pendapat saya kan, kalau boleh jangan kalau boleh barangan tu kan kita online bolehkah? Macam mana tu membeli dalam talian? Ya, boleh. Dalam talian. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau logiknya boleh. Persoalannya apa tu pun? Saya sokong. Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Saya rasa mungkin sebab lebih mudah lah kan, ramai menggemar untuk membeli dalam talian. Sekarang ni tak payah keluar pun boleh dapat carrot, boleh dapat sawi dan sebagainya. Cuma persoalannya memilih itulah. Okey, kita nak panjangkan lagi soalan kita pada pagi ini. Kita bercakap berkenaan kuasa membeli yang meningkat sekarang ini. BNM mengumumkan kenaikan OPR, kadar installment mungkin selepas ini meningkat dan sebagainya. Ramai yang bising, macam mana kita nak membeli lepas ni bila kita kena bayar lebihan walaupun tak sampai sebelum pre-pandemic. Tapi dalam masa yang sama kita lihat situasinya berbeza daripada apa yang aduan yang diajukan. Ramai yang membeli dalam talian, tak payah cakap lah, parcel setiap hari 3-4 kali datang kan. Jadi macam mana kita nak korelasikan situasi keadaan ekonomi semasa dengan kuasa membeli pengguna ini? Kita tengok kuasa membeli pengguna ketika ini adakah membantu negara. Itu adalah penting. Sebab tu saya tekankan tadi, perlunya ada semangat patriotik. Kerana kita perlu menyayangi negara kita. Kita perlu sayang pada negara kita. Dan kita perlu sayang kepada industri negara kita. So, sepatutnya kita belanjakanlah ataupun belilah barangan buatan Malaysia dan berbelanjalah dalam negara. Sekiranya kalau membeli barangan online pun sekalipun, tengok adakah barangan itu buatan tempatan. Kita perlu menyokong produk kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak menyokong produk kita, siapa lagi nak menyokong produk kita? Banyak juga baju-baju seperti jenama-jenama yang kita kenali yang berada dekat pasaran. Sebenarnya ada jenama tersebut, ada jenama buatan Malaysia sebenarnya. Yang begitu popular di negara-negara Europe. Okey, so saya tak nak sebut jenamanya, tapi ramai yang tahu. Jenama tersebut asalnya daripada Malaysia. Satu masa dulu kita pernah terkenal dengan barangan kita tidak hebat, kurang kualitinya. So mereka-mereka ini sebenarnya ataupun rakyat Malaysia sebenarnya adalah golongan kemahiran tinggi yang boleh menghasilkan barangan kita setanding dengan dunia.
So kita sekiranya kalau kita memberikan peluang, kita membeli barangan buatan tempatan, insya-Allah ekonomi kita akan pulih dengan cepat dan kita akan memberikan satu harapan yang bagus ataupun satu peluang pekerjaan yang bagus untuk generasi akan datang, iaitu anak-anak dan cucu-cucu kita. Tapi ramai kata barang tempatan ni mahal. Jadi kita tak bercakap berkenaan kualiti. Apabila kita mempunyai pilihan A, B, C dan D, kalau kita ada pilihan B yang lebih murah dengan rupa yang sama dengan pilihan A, pasti kita akan pergi kepada pilihan B. Jadi bagaimana untuk kita berikan penjelasan? Kalau kita kata, ramai kata barangan tempatan itu mahal, kita kena tengok kualiti yang dihasilkan oleh barangan tempatan. Kebanyakan rakyat Malaysia apabila barangan tempatan, mereka melihat kualiti daripada setiap sudut. Mereka nak setanding dengan pasaran-pasaran yang mempunyai standard ataupun jenama tertentu. Tetapi apabila mereka membeli online, mereka tidak pula melihat benda tu. Asalkan murah, sampai kadang pakai sebulan 2 bulan rosak, ataupun seminggu dah rosak. So dekat situ ada salah tafsiran pengguna itu sendiri. Saya setuju dengan pernyataan Tuan. Dari segi kualiti, kita lebih kita bandingkan, mungkin barangan kita sebenarnya mempunyai kualiti yang lebih hebat. Okey Tuan, kita ada seorang lagi pemanggil. Nampaknya topik kita agak panas pagi ini. Ramai Alhamdulillah yang menghubungi kita pada pagi ini. Sekarang ini dari Terengganu. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Izi pada Dungu, Terengganu. Okey. Saya beli barang tu, barang kata Shopee lah kan. Okey. Lepas tu, si bulan 3 sampai bulan 9 sekarang ni, tak sampai-sampai lagi. Oh. Ya. Lepas tu, dia nak gitu je. Dah berapa lama ni? Dalam sebulan lebih lah, baru 2 bulan. Lama tu. Okey. Saya tunggu-tunggu, tak sampai-sampai. Okey, itu soalannya ya. Ini kali pertama berlaku ke? Pantau keadaan tu macam mana boleh tak? Macam mana? Pantau keadaan macam mana barang sampai. Pantau. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Itu sajalah. Terima kasih. Cik Izzy dari Terengganu. Pemantauan betul. Kita ada kuasa membeli, tapi kalau tidak dipantau boleh jadi macam ni. Ini adalah salah satu contoh. Tadi baru mengatakan bahawa ianya mudah. Kita membeli barang online itu mudah, betul. Tetapi sekiranya kalau kita membeli barang itu di kedai fizikal, kita boleh beli dan terus bawa balik. Perbezaannya. So saya tidak mengatakan online itu tidak bagus. Bagus sebab kita semua sekarang ni dunia sendiri pun beralih kepada dagangan tanpa sempadan. So kita pun tidak ketinggalan. Tapi pada masa sama, kita rakyat Malaysia tidak mahu dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini, iaitu duitnya sudah pun diambil, tetapi barangan tidak sampai, ataupun barangan sampai itu tidak seperti sama dengan standard yang dijanjikan. Siapakah yang mengawal? Bagaimanakah ianya dikawal? Itu perkara-perkara penting yang kita perlu kena ambil kira. Seperti kita tahu Jabatan Standard Malaysia, kita ada pelbagai standard yang kita ada untuk SIRIM sahkan mematuhi standard tersebut. So hari ini adakah barangan yang masuk ke dalam Malaysia adalah selamat? Selamat untuk pengguna. Betul. Dan sejauh mana ianya diperiksa? Itu antara benda-benda yang kita kena ambil tahu. Kita tahu kalau daripada negara Europe, kita ada CE, Conformite Europe. Kita ada MS, Malaysian Standard. So dekat mana standard-standard ini sekarang diguna pakai untuk yang Malaysian Standard? Benda-benda ini semua kita kena ambil. Kita kena titik beratkan. Ya. Kalau tidak, kuasa mengguna itu akan ada, orang kata, ketirisan ya. Kalau semakin meninggi kuasa membeli tetapi ianya tidak dikendalikan dengan baik. Salah satu hak pengguna adalah hak untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya hak untuk mendapatkan keselamatan. Setiap barangan yang dibeli itu mereka berhak untuk mendapat maklumat dan juga info keselamatan. Okey, bercakap berkenaan hak tersebut, kita ada seorang pemanggil yang juga ingin menyuarakan hak beliau yang dikatakan telah ditipu melalui pembelian secara dalam talian. Kita difahamkan pemanggil daripada Melaka. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Puan Zaida daripada Melaka. Saya nak tanyalah, saya beli barang online. Tengok dalam TV tu kami cantik, besar. Bila sampai ke tangan saya, kecil sangat. Kita nak pakai kat jari pun tak boleh. Dah lah mahal 500 kan. Allah. Saya memang 500 kalau murah tak kisah. Loket tu kecil sangat. Lepas tu gantai tu pun halus sangat.
Saya banyak kali saya tipu dengan seluar, saya beli online pun tipu, tak boleh pakai langsung. Dah lah barang mahal kan. So saya kata saya nak ambil tindakan lah. Kalau macam ni kan menipu orang dia jual barang online kan. Tak puas hati saya. Faham. Macam tu je lah. Saya nak tengok ni lah biar orang yang ambil tindakan macam ni, orang macam ni kan. Kita bayar 500, barang dah lah kecil kan, nak pakai kat jari pun tak boleh kan. Macam tu je lah ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Zaida kerana menghubungi kami. Saya rasa situasi yang dialami Puan Zaida ini, beliau tidak bersorangan, pasti pernah dialami oleh ramai masyarakat kita. Jadi bagaimana dari segi, yalah kalau kita beli barang dalam talian ni kadang-kadang waranti tu tak ada. Dan macam Puan Zaida 500 lebih dia terpaksa keluarkan duit tapi hasilnya pula mengecewakan. Bagaimana tuan? Pagi ni kita banyak mendengar luahan sebenarnya. Luahan dan juga derita mangsa-mangsa pembelian online. Okey, senang saya rangkumkan begitulah. Bukan semua ada yang dapat, bukannya semua berlaku begitu. Okey. Walaupun sebenarnya topik kita pagi ni agak dah lari sikit. Ya, dah lari sikit tu lah. Kita kuasa membeli online. Kita tambah hujung tu lah. Tapi saya ingin menyentuh jugalah. Sebab tadi dia cakap, dia terpengaruh membeli barangan online tersebut melalui apa yang dia lihat dalam TV. Okey, sebenarnya pihak-pihak penyedia perkhidmatan ataupun pengiklanan ini juga perlulah memainkan peranan penting bahawa pihak yang datang mengiklankan atau menggunakan media mereka untuk mengiklankan adalah mematuhi apa yang sepatutnya. Seperti mematuhi kehendak-kehendak adalah Akta Perihal Dagangan. Iaitu barangan yang diiklankan itu mestilah sama dengan barangan yang akan dijual. Kerana kalau ikut undang-undang sebenarnya, pihak penyedia perkhidmatan juga boleh disaman. Kerana mereka lah yang menyediakan medium tersebut untuk pihak-pihak ini datang mengiklankan dan ada pihak tertipu. So pihak tertipu ni sekiranya tidak nampak benda itu dekat medium pengiklanan tadi itu, mereka juga tidak kenal barang ini. So dekat situ telah pun wujudnya perdayaan. So benda ni semua orang kena mainkan peranan. Dan kita tinggalkan online sebentar. Ya, itulah. Kita kembali pada topik kita. Kita kembali pada topik kita. Okey. Sebenarnya tak salah untuk membeli online, tak salah. Tapi kita pertama sekali kita kena tahu asal usul barang itu daripada mana. Siapa pihak penjual? Sekiranya berlaku sesuatu, ke mana saya hendak mengadu? Apakah hak yang saya patut dapat? Benda-benda ini semua kena diambil kira. Dan paling banyak saya tekankan pagi ini adalah untuk membantu negara kita, untuk membantu generasi akan datang dan juga yang ada sekarang ini, belilah barangan buatan Malaysia dan berbelanjalah dalam negara. Itu adalah perkara yang paling penting sekarang ini. Dan ini adalah sangat-sangat penting untuk kita memastikan kerancakan ekonomi kita pada tahun 2023. Ramai yang meramalkan 2023 akan menghadapi situasi ekonomi yang begitu, situasi ekonomi yang begini. Kena ingat, itu adalah ramalan. Kita mampu mengubahnya. Sekiranya kalau kita semua mengambil langkah-langkah semangat patriotik dalam diri sendiri, insya-Allah kita boleh mengubah. Okey, itu takut sebenarnya tu kita nak langkah 2023 ni kan, sebab Bank Dunia meramalkan kemelesatan ekonomi tahun 2023. Kuasa membeli kita tak tahu, barangkali sepastinya akan menurun disebabkan oleh kemelesatan ekonomi. Ada banyak, walaupun ada banyak lagi faktor lain menyumbang kepada ialah kenaikan dan juga penurunan kuasa membelinya. Jadi apakah antara nasihat-nasihat ringkas yang tuan boleh kongsikan kepada peneroris Malaysia untuk menyediakan diri mereka ke arah tahun 2023 yang dijangka akan melalui fasa kemelesatan ekonomi? Kami menasihatkan kepada pengguna dekat luar sana, yang penting sekali pertama, saya berulang banyak kali saya ulang, buat masa sekarang ini berbelanjalah dalam negara. Ini paling penting sekali. Dan nombor dua, saya menyarankan kepada pihak pemerintah agar mewujudkan insentif khas untuk melahirkan lebih ramai lagi yang boleh menghasilkan produk-produk makanan dan perkhidmatan jenama Malaysia. Utamakan yang ini dulu. Dan juga saya tidak mengatakan bahawa pemberian bantuan kewangan itu tidak membantu. Tetapi dalam isu itu sebenarnya bukannya mencegah. Merawat pun tidak sebenarnya. Kita mencari bagi first aid je. Kerana pihak yang untung masih lagi peniaga. Walaupun kita bagilah RM500 sekalipun, by the end duit itu peniaga yang untuk peniaga yang tidak beretika ni, yang menjual harga barangan mahal ni. Sebenarnya tackle dulu root cause dia, iaitu kawal harga makanan, harga barangan
cari formula untuk turunkan yang ini dulu. Dan kerajaan perlu menyediakan insentif khas untuk merawat isu yang ini dulu. Bukan dengan kita memberikan wang kepada rakyat, iaitu wang tunai. Okey. Itu satu penjelasan yang sangat baik untuk kita fahami berkenaan topik kita, kuasa beli pengguna adakah meningkat ataupun menurun. Sebenarnya peranan itu perlu kita mainkan bersama. Tuan, dari tadi Tuan memberi penekanan kepada semangat patriotik kita untuk kita sentiasa menyuarakan ataupun menjadikan hak kita sebagai pembeli untuk kita membeli barang-barangan Malaysia ini, khususnya daripada PMKS di luar sana. Ya, terima kasih Tuan Samsudin bersama kita hari ini di studio untuk bercakap berkenaan kuasa membeli. Masih sangat cemburu. Dan juga barang-barang online, dan juga terima kasih kerana menjawab soalan dan juga aduan yang diajukan oleh pembangi-pembangi kita tadi dari hampir negeri daripada pantai timur ke selatan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Tuan Samsudin bersama kita hari ini di studio. Seterusnya, mari kita